Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam Borak Bajet Muda. Kami bawakan suara anak muda dan apa harapan mereka menjelang bajet 2022. Dan ketika ramai yang hilang kerja dan punca pendapatan ketika pandemik COVID-19 melanda negara, beban kewangan ini bertambah lagi apabila harga makanan meningkat. Antaranya termasuk isu harga ayam baru-baru ini. Dan kebanyakan sumber makanan Malaysia ini masih lagi bergantung kepada import. Risiko besar ketika hampir seluruh dunia berada bawah lockdown. Kalau kita lihat pada tahun lepas saja, import makanan negara cecah 55.5 bilion ringgit. Ada yang mencadangkan supaya lebih ramai anak muda menceburi melibatkan diri mereka dalam industri pertanian supaya bukan sahaja dapat menangani isu pengangguran, dapat mencipta lebih banyak peluang pekerjaan tetapi supaya dapat menginovasikan lagi industri ini dan juga mungkin dapat menangani isu keselamatan makanan negara untuk jangka masa panjang. Namun kalau kita lihat statistik graduan Malaysia pada 2020 mendapati 75 graduan memasuki sektor perkhidmatan dengan hanya 1.9 saja anak muda yang menceburi sektor pertanian pada tahun lepas. Jadi apa cadangan anak muda untuk kita menjadikan industri pertanian lebih atraktif, appealing kepada anak muda? Bagaimana untuk kita tangani isu keselamatan makanan? Apa inovasi yang mereka boleh cadangkan menjelang bajet 2022 ini? Sudah bersedia bersama saya Syarizal Danci, pengusaha dan petani, dan Aisyah Mustafa, pengusaha My Garden Grocer. Terima kasih kepada Syarizal dan Aisyah bersama saya. Apa khabar? Kabar baik, Naila. Saya nak mulakan dengan Aisyah. Mungkin boleh bagi sedikit perspektif dan perkongsian sebagai pengusaha pertanian, perniagaan pertanian kecil-kecilan sepanjang pandemik ini bagi Aisyah dan juga bagi pihak pengurusan syarikat pengusaha pertanian ini. Apa mungkin cabaran utama ketika pandemik melanda negara? Okey, saya rasa cabaran utama ialah cash flow syarikat sebab syarikat saya ni dia baru mula masa pandemik tau. Dia baru start tahun 2021. So it's a really bad luck for us lah sebenarnya. Sebab masa saya bermulakan perniagaan ni ketika pandemik, terdapat beberapa banyak cabaran. Contohnya kita kena buat infrastruktur yang banyak sangat seperti greenhouse, kolam-kolam untuk perikanan, dan ini actually mengambil banyak kos yang sangat mahal. Tapi saya fahamlah sebab perkara biasa kan untuk bisnes baru. Dan perkara kedua ialah apa yang saya suarakan kepada YB Tengku Zafrul minggu lepas, iaitu harga dedak itik yang makin naik sebab tiada price regulation. So sebagai contoh, pada bulan Februari 2021, harga dedak itik ialah RM110 bagi 50 kg. Tapi masa bulan September baru-baru ni 2021, harga dedak itik ialah RM138 per 50 kg. Dan setiap bulan kita kena berbelanja RM16,000 untuk makanan itik sahaja. So sebab tiada price regulation atau mungkin tiada subsidi dari government, saya rasa tiada kawalan lah harga untuk animal feed ni in general. Animal feed memang tak ada harga kawalan. Disebabkan itulah saya rasa banyak kos untuk harga dedak itik saja. Cabaran ketiga ialah sebab kita baru mula saja, so nak cari customer during pandemic ni amatlah susah sebab kita tak boleh keluar ke pasar, dan ni memang saya rasa siapa yang pengusaha yang baru during pandemic ni semua terasa yang paling kuat. Ya, memang kuat lah saya rasa sebab tak dapat jual physical kan. So kita start lah dengan Instagram, social media kan. Tapi yang tu pun sebab kos dedahan exposure kepada social media tu memang kurang. So itulah cabaran-cabaran nak cari susah lah customer. Syarizal, mungkin ada perkongsian ataupun pengalaman yang sama atau berbeza. Ini daripada pengalaman Syarizal sudah lebih lama berada dalam sektor pertanian ini dan juga tidak baru saja bermula pada pandemik. Pastinya pengalaman sedikit berbeza dan juga pengusahaan itu sedikit besar saya rasa berbanding dengan apa yang Aisyah boleh kongsikan tadi. Jadi bagaimana pula pengalaman Syarizal ketika pandemik? Saya rasa kalau soal pasaran, macam mana pun walaupun pandemik, saya rasa industri pertanian ni kalis pandemik. Cumanya dari segi pemasaran tu memang ada sedikit masalah sebab kita uh, kami ni supplier ke hypermarket. So kadang-kadang bila ada regulation yang tidak boleh ramai orang datang ke hypermarket, ada SOP tertentu. So itu sedikit sebanyak memberi kesan kepada kami punya
jualan lah. Jadi tapi, macam apa yang Aisyah cakap, ada betulnya sebab, pasaran-pasaran lain yang sepertinya pasar borong atau pasar-pasar, retail, itu lebih rumit lah untuk, kita explore kita punya pasaran ke sana sebab, ada SOP dan, balik-balik ada cash semua. Jadi memang agak mencabarlah, perniagaan dalam musim pandemik ini. Cuma saya nak nyatakan di sini Naila, supaya mungkin akan ada ramai yang berminat kepada pertanian, saya rasa pertanian ini adalah satu perniagaan yang kalis pandemik. Dan macam, Aisyah ada cakap pasal, harga dedak, benda ni saya sudah ulas benda yang sama kepada authority, yang benda ni, harus segera ada sense of urgency daripada, kita punya agensi tertentu untuk, menyelesaikan masalah ni. Sebab masalah ini sudah berlarutan berpanjangan dan, benda ini dirasai oleh kebanyakan peternak dan selain daripada itu dalam bidang pertanian pun harga barangan input pertanian pun semakin hari semakin naik. Saya bagi contoh macam, racun rumpai misalnya. Dulu baru dalam 80 lebih, 100 lebih, sekarang dah RM300, macam tu. Apatah lagi di Sabah dengan, kebanyakan barang input perniagaan tu diimport daripada China atau India. Jadi kita terpaksa melalui dasar kabotaj yang semua barang harus ke Pelabuhan Kelang dan ke Sabah. Jadi memang, harga barangan tu memang agak mahal. Jadi petani yang, terkesan, pengeluar tanaman makanan itu yang paling terkesan. Kerana margin mereka makin rendah bila kos operasi makin tinggi. Saya kira sektor pertanian industri makanan ini bukan sahaja kalis pandemik, tapi saya melihat ia menjadi lebih penting ketika pandemik, ketika kita bergantung banyak kepada makanan import. Dan apabila pandemik hampir seluruh dunia berada bawah lockdown, kita terpaksa bergantung kepada sumber makanan tempatan. Tetapi saya nak bincang sedikit tentang isu kawalan harga dedak yang ini disuarakan oleh kedua-dua Aisyah dan Shahriza. Shahriza sudah pun menyuarakan tentang perkara ini kepada pihak berkuasa, kepada autoriti. Kita sudah ada banyak agensi, badan, jawatan kuasa, kementerian yang meneliti isu kawalan harga dedak dan juga barang-barang berkaitan dengan pertanian seperti dedak dan juga makanan terkanan, baja dan sebagainya. Mengapa strategi ketika ini masih lagi tidak boleh tangani isu tersebut yang sudah lama wujud? Ada yang mengatakan kewujudan kartel mungkin memanipulasi harga dan mempengaruhi isu tersebut. Pandangan Shahrizal, adakah kewujudan kartel ini memang benar memberi isu yang besar terhadap industri pertanian dan apa cara terbaik untuk tangani isu ini? Perlukah campur tangan kerajaan itu lebih tegas? Saya rasa memang ada wujudnya, monopoli di pihak-pihak tertentu, tapi, saya rasa betul, apa yang Naila cakap, kerajaan harus, mengambil langkah yang lebih proaktif untuk, especially produce locally. Kita kena mula, start untuk produce dedak kita di peringkat tempatan, supaya kita boleh, mendapat harga dedak yang lebih murah atau barangan input pertanian yang lebih murah. Sebab saya bagi contoh, macam sebelum ni ada sudah orang yang explore, gunakan, dedak, ketum ayam, ada satu jenis tanaman yang boleh ditanam untuk, kita develop menjadi makanan untuk ayam atau itik. Barang-barangan input pertanian pun harus diteroka dan dijadikan satu bidang perniagaan yang harus diusahakan oleh peniaga tempatan. Sebab kita sampai bila mau bergantung dengan, produksi-produksi daripada luar negara kan. Kalau currency pun, berubah, kita pun harga pun makin mahal. So adalah lebih baik kalau kita explore, pengusaha tempatan. Kita empower, pengusaha tempatan yang mengusahakan benda ni. In fact, baru-baru ni saya dapat kabar yang ada satu orang budak, cipta dedak ayam, dan umurnya masih muda lagi. Kenapa kita tidak, explore dia punya findings dan kita, komersialkan, dan mana tahu dia boleh menyelesaikan banyak masalah petani. Aisyah bersama keluarga mengusahakan perniagaan My Garden Grocer ini, saya boleh katakan pengusahaan pertanian yang kecil.
sekiranya kita terus bergantung kepada import produk-produk dedak dan juga makanan ternakan ini, sejauh mana lagi Aisyah mampu bertahan sebagai pengusaha petani kecil kalau kita terus menyaksikan harga barangan ini terus meningkat pada masa depan? Ya, sebab sebenarnya selepas kita mengalami kan harga dedak tu yang memang fluctuate banyak, sekarang ni kita memang tak mampu dah nak biayai itik itu di ladang. So kebanyakannya memang kita sembelih lah itik tu sebab kita memang tak dapat cater dah for the duck because 16,000 ringgit per month is too much, and then the cost value is too little. Orang middleman push us to 60 cents when our cost price actually 75 cents to 80 cents. So kita memang tak dapat jual dah sebenarnya duck eggs ni. So saya rasa memang it has been 1 year, kita dah tak dapat tahan dah. Okey, kedua-dua pihak sudah pun menyuarakan pandangan mereka. Ada isu yang dibangkitkan mengenai dengan harga dedak dan juga perlunya kawalan harga berhubung dengan perkara ini. Melihat kepada bajet 2021, sebelum ini telah pun mengumumkan beberapa inisiatif pelan untuk membantu terutamanya petani pekebun kecil. Pandangan Shahrizal, adakah bantuan dalam bajet 2021 mencukupi untuk apa yang diharungi oleh petani dan pekebun sepanjang pandemik COVID-19 ini? Mungkin tidak begitu terkesan tetapi ada sedikit dari sudut pemasaran. Tetapi kita juga nak melihat dari sudut pertumbuhan, bukan saja untuk survive ketika pandemik tetapi untuk benar-benar bantu golongan petani ini bangun, terutamanya di kawasan luar bandar. Pandangan Shahrizal terhadap bajet 2021? Kalau pada pandangan saya, secara jujur, bajet tu bagi saya kadang-kadang boleh diumumkan macam mana fancy pun, tapi macam mana pelaksanaannya kepada golongan sasar. Sebab apa yang kami di grassroots level, di akar umbi, petani yang berada di lapangan, tidak dapat betul-betul merasai apa yang diumumkan tu, begitu. Tapi saya rasa perlunya kita ada transparansi dalam bila kita announce satu bajet atau polisi, perlunya ada satu transparansi yang kita tahu di mana duit itu diturunkan supaya kita tahu di mana peluang-peluang tu untuk petani tengok dan boleh ambil keuntungan daripada bajet yang diberikan. Ya, sebab sebelum ini seperti yang diumumkan, saya rasa macam program seperti My Future Agro contohnya, itu satu program yang bagi saya baguslah untuk pengusaha ambil orang yang jobless dan bagi training di farm, dan kita dapat sedikit pemasukan wang daripada government. Itu saya rasa sehat untuk memberi peluang pekerjaan pada orang dan membantu syarikat untuk ada manpower yang baru. Tapi lain daripada itu saya belum nampaklah untuk orang-orang di luar bandar atau petani macam saya dapat merasa apa yang betul-betul diumumkan tu tidak sampai ke peringkat akar umbi lah. Itu yang saya rasa. Bertemu kembali dalam Borak Bajet Muda. Saya masih bersama Aisyah dan Shahrizal membincangkan tentang isu dalam bajet 2021, tetapi untuk bergerak ke hadapan dalam bajet 2022, apa petani kecil, petani muda perlukan dalam bajet kali ini, bukan sahaja untuk aspek pemulihan daripada pandemik COVID-19, untuk juga bangkit lebih baik daripada sebelum ini. Dan saya nak teruskan perbincangan bersama dengan Shahrizal. Bajet 2022 tadi Shahrizal sudah bangkitkan beberapa isu execution sampai atau tidak kepada akar umbi petani-petani kecil. Itu mungkin satu isu, tetapi kalau ditambah baik pada tahap execution, apa yang Shahrizal nak daripada bajet kali ini? Macam saya cakap tadi, saya perlukan transparansi dan juga bila bajet itu diturunkan, setiap lokaliti di negara kita punya lokaliti yang berbeza. So keperluannya itu berbeza. So kalau kita petani di Kundasang, mungkin dia punya keperluan berbeza dengan petani yang berada di Kuala Langat misalnya. Jadi saya rasa perlunya ada fahaman daripada pihak-pihak berwajib untuk memahami lokaliti tertentu. So secara umumnya kalau untuk di Sabah ni, kalau bagi saya pembangunan dari segi infra dan juga mungkin
Macam Aisyah cakap pasal one off payment pun itu bantuan untuk mana-mana farmers adalah satu usaha yang baguslah untuk sihatkan balik cash flow para pengusaha-pengusaha bidang pertanian yang banyak terkesan lah kerana pandemik. Tadi Syarizal menggambarkan describe bajet ini sebagai satu pengumuman yang agak fancy, tetapi fancy mana pun yang penting adalah execution, pelaksanaan, sama ada sampai atau tidak kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Pada bajet kali ini dikatakan akan memberi tumpuan khusus kepada sektor pertanian dan juga isu keselamatan makanan atau food security. Dan banyak juga yang dikatakan berhubung dengan IR, Industrial Revolution 4.0, IR 4.0, digitalisasi, nak memasukkan lagi banyak teknologi baharu dalam sektor pertanian. Pandangan Aisyah, adakah ini patut menjadi keutamaan sekarang atau banyak lagi isu-isu sistemik, isu-isu asas yang perlu diatasi yang fundamental dahulu, ataupun mungkin boleh diselaraskan apa keutamaan sekarang untuk beranjak ke IR 4.0 ataupun mungkin banyak lagi isu lain yang perlu ditangani? Pandangan Aisyah. Pandangan saya untuk IR 4.0 ni, saya honestly belum dapat menilai program ni sebab saya belum lagi ke Agrobank, right? Tapi mungkin lepas ni saya pergi ke Agrobank. Tapi yang saya faham lah, selalunya bank akan perlukan 3 tahun akaun syarikat diaudit dan penyatua bank yang mempunyai cash flow yang positif untuk syarikat tu. Itu adalah SOP bank yang sangat general lah kan. Dan saya berpendapat mungkin financial tools ni bukan begitu senang dicapai oleh petani-petani kecil sebab it involves a lot of paperwork. So perkara kedua yang problematik juga dengan IR 4.0 ni is that when we deal with the banks, macam cakap tadi, selalunya ada banyak paperwork. Petani kecil dia ada masa sebab diorang lah peniaga, diorang lah pengeluar makanan, diorang lah buat semua perkara. Memang tak cukup labor kan untuk buat semua ni. So saya rasa petani tak dapat ada masa untuk go to the bank untuk siapkan all this paperwork. To that is a hassle. So kita perlu guna konsep we come to you instead you come to us. So sebab dalam cara ini petani kecil tak dapat pencerahan yang diperlukan dan kalau ada seminar pun selalunya kedudukan limited, so semua orang tak dapat nak register kepada seminar-seminar berikut. So saya rasa kita perlu ada another concept lah yang saya cakap, we come to you, kita yang kena turun padang dan bukan sahaja cakap kepada television cover, kita kena turun ke padang dan menolong pengusaha-pengusaha dan petani tersebut. Pandangan Syarizal, adakah susah untuk petani di luar bandar terutamanya untuk mereka mengakses teknologi baharu, kata-kata mengenai IR 4.0 ini, digitalisasi, adakah ini ada jurang yang besar antara petani-petani di ladang dan juga apa yang dikatakan pada peringkat decision making ini, lawmakers, apa yang mereka kata tentang IR 4.0 ini? Adakah susah untuk akses kerana isu-isu seperti birokrasi seperti yang Aisyah katakan? Ya, mungkin itu salah satu daripada isunya, tapi dari segi fizikalnya bila berada di lapangan, kita kena mengambil kira adakah kita ada infra untuk accommodate Industrial Revolution 4.0 tu. Sebab seperti contoh macam farm kami yang menjalankan aktiviti pertanian menggunakan sistem fertigasi yang boleh dikata separa moden lah, tapi kita tidak mempunyai electricity. So kita terpaksa bergantung kepada solar panel, kepada generator, kepada mini hydroelectric. So dan kita punya sistem telekomunikasi pun agak kurang stable. Jadi bagaimana kita nak adapt dengan Industrial Revolution 4.0? Tapi saya tidak menafikan yang benda tu penting dan kita perlu menuju ke arah itu, dan kerana bila kita ada kita apply Industrial Revolution 4.0 di dalam kita punya aktiviti pertanian, dia akan mengurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing misalnya, ataupun boleh kita mengangkat student-student universiti kita untuk bersama-sama dengan kita instead of kita letakkan mereka jadi buat labor work kan. Cuma yang menjadi masalah terbesar adalah kita punya infra tidak bersedia untuk accommodate Industrial Revolution 4.0. Tapi tidak semua kawasan kebun kami itu tidak ada infranya. Ada yang ada electricity dan itu boleh diterokai, dan in fact Maxis sudah cuba menghubungi kami sebab ada satu cabang baru bisnes Maxis adalah untuk memberi hikmat nasihat kami untuk go for Industrial Revolution 4.0.
Cuma itulah Naila, kita kena make sure yang kita ada infra yang diperlukan untuk kita accommodate Industrial Revolution 4.0. Banyak isu yang sudah dibangkitkan, isu infrastruktur, keuangan, tidak ada cash flow, isu birokrasi. Ini mungkin antara faktor mengapa anak muda kurang minat untuk menceburi sektor pertanian. Dan saya nak bincangkan sedikit bagaimana untuk kita menarik minat anak muda untuk menceburi sektor pertanian seperti Shahrizal dan Aisyah. Tapi mungkin nak dapatkan pandangan Shahrizal di sini. Baru-baru ini Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraidah Kamaruddin katanya rakyat tempatan tak minat nak buat kerja ladang ini walaupun gaji lumayan. Katanya gaji pokok RM1,200. Katanya rakyat tak minat khususnya kerana kerja di ladang ini dianggap susah. Apa pandangan Shahrizal? Tidak, orang bilang tidak, not entirely right what he said. I mean the minister, tidak orang bilang totally salah dan tidak totally betul. Sebab bukan tidak ada warga tempatan yang berada dalam industri kelapa sawit. Banyak aja anak-anak di Felda yang mengusahakan kelapa sawit sendiri kan. Cuma kalau ada peluang yang lebih baik, of course mereka akan pergi ke peluang yang lebih baik lah. Mungkin pergi kerja di 1,200, angkat berat-berat, bagus pergi kerja di kedai makan 1,200 juga kan. So itulah dia punya logik. So bagilah gaji yang setimpal. Yang sebab apa? Macam mana kita nak ekspor pekerja asing. In fact, kalau kita tengok di Sabah misalnya, condition keadaan peladang kelapa sawit, kebanyakan pekerja Indonesia sudah beralih ke Kalimantan kerana mempunyai gaji yang sama. Kita manpower kebanyakan daripada Indonesia dan manpower tu prefer di negara sendiri dengan gaji yang sama. So tidak payah jamin pasport, berada di negara sendiri lagi, mendapat hak-hak tertentu lagi. Jadi saya rasa kalau kita ingin perkasakan kita punya kelapa sawit, jangan kita ingat mau ekspor sejak macam tu pekerja asing kan. Why not kita apply Industrial Revolution 4.0 tu ke ladang sawit. Mungkin kita boleh mulakan ke syarikat-syarikat yang besar, IOI Plantation contohnya, Genting Plantation. Kita ada banyak company-company besar yang ada orang bilang financial muscle untuk apply Industrial Revolution 4.0 tu kepada dorang punya ladang, so that mungkin dari situ petani-petani di Felda pun boleh belajar daripada company-company besar ni. Begitulah saya punya pendapat. Bagi Aisyah sendiri yang baru sahaja menceburi industri pertanian ini, apa yang membuatkan Aisyah sebagai seorang anak muda minat untuk menceburi industri pertanian dan industri makanan? Saya rasa sebab memang sebab ini keluarga saya punya bisnes kan, so memang inisiatif ni dari ayah saya. Dan dia memang memupuk saya untuk memasuki industri ini sebab dia memang mengatakan dan stress on the importance of getting to the right source, right? Sebab kita pun our concept is fresh from farm to table. Kita memang memastikan tiada orang middleman yang akan mengacau atau ada chain lah yang mengacau kita punya transaksi itu. So apa-apa kalau ada ikan ke apa tiada formalin. So kalau saya tengok bisnes ni memang saya cakap saya memang kagum sebab petani-petani orang muda-muda ni memang dia nak cakap macam mana dia memang kuat lah, dia memang kuat menghadapi semua cabaran. Dan itu kan dan kita ni cakap tentang topik makanan, dia memang topik yang paling penting dalam hidup kita. So saya rasa untuk saya, because I want to practice living healthily and I want to know my source, where my source of food is, then and that's why the agriculture business ni saya memang minat. Pandangan Aisyah, apa cara untuk membuatkan lebih ramai anak muda seperti Aisyah untuk cuba menceburi industri pertanian? Mungkin Aisyah kata tadi ramai antara petani-petani muda ini kuat kan, cekal, mereka perlu berdepan dengan pelbagai cabaran. Tetapi apa yang boleh kita ubah tentang industri ini, mungkin dari sudut birokrasi, keuangan dan sebagainya untuk lebih ramai yang minat. Bukan saja melihat kepada pertanian ini sebagai last resort, dah hilang kerja lain baru nak cuba industri pertanian ini, tapi sebenarnya sebagai satu industri yang lukratif dan juga banyak potensi dan perspektif. Apa pandangan atau cadangan Aisyah? Saya rasa kalau nak bagi anak muda lebih semangat ialah untuk expose them education level lah. Kita ada extracurricular activity for them to go to the site and for them to actually see
how to do agriculture in general. Saya rasa benda tu is what's missing in our system currently, because kebanyakan kita ingat benda tu sebenarnya boring. Untuk saya lah, untuk kawan-kawan saya semua, dia kata mungkin benda tu agriculture is a boring business, tapi kita kalau expose them, kalau saya bawa kawan-kawan saya ke ladang semua, dia orang memang tiba-tiba je nak spend time there, tahu, sebab memang it's fresh from the city, right? It's out of the city lah basically. So saya rasa you have to expose them at an educational level, have extracurricular activities, maybe dengan cara ni peladang pun dapat profit, sebab mungkin kita dapat visit their ladang and we can do all the hands-on activities there. So yes, give exposure to the generasi muda seperti saya. Syarizal pula, bagaimana, apa yang menghalang anak muda daripada cuba menceburi industri pertanian dan apa cara untuk menarik minat mereka? Saya rasa apa yang menghalang tu kebanyakannya stigma daripada masyarakat kita. Cabaran pertama bila nak ceburi bidang ini selalunya bermula dengan stigma masyarakat yang menganggap bidang pertanian ni macam kotor, begitu selekeh. Tapi sebenarnya saya tak kotor pun. Handsome je pergi farm pun selalu. In fact saya punya staff pun semua handsome je. So selalunya kami tu cuba promote macam kasih nampak dia cool lah, kasih nampak dia hipster. So jadi dari situ pun saya cuba promosikan bidang pertanian di media-media sosial. Jadi kalau lihat di Twitter saya selalu kongsikan supaya orang akan terbuka fikiran yang benda ni boleh dibuat di tanah-tanah kosong di tepi rumah kah, di manakah, supaya mewujudkan minat tu di kalangan masyarakat dan juga golongan anak muda. Petani pun handsome juga. Itu message yang saya dapatkan daripada Syarizal. Terima kasih Syarizal dan Aisyah. Itu saja masa kita ada dalam Borak Bajet Muda kali ini, membincangkan tentang apa harapan dan cadangan anak muda untuk kita memperbaharui industri pertanian ini, untuk menarik lagi minat anak muda menceburi industri ini, untuk bukan sahaja menjadikannya sebagai peluang pekerjaan tetapi untuk menangani isu keselamatan makanan negara pada masa akan datang. Terima kasih kepada Syarizal Danci, pengusaha dan petani, dan Aisyah Mustafa, pengusaha My Garden Grocer. Itu saja masa kita ada dalam Borak Bajet Muda jam ini bersama saya Nala Huda. Salam hormat.